4 wakil rakyat DAP Melaka keluar parti. Pengundian awal PRK Tanjung Datu, 85% keluar mengundi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini N5 edisi Ahad 12 Februari 2017 bersama saya Ismail Adnan. Juga seperti biasa menyusul lintas langsung negeri-negeri dengan laporan dari Sarawak bersama Damia Cassandra Manja, diikuti Sabah bersama Nur Hazimah Radik. Juga lintas langsung dari Kedah bersama Rashid Jali dan Negeri Sembilan bersama Syafiq Azrul Zafri. Semuanya seketika nanti, teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam N5. Empat wakil rakyat DAP di Melaka bertindak keluar parti kerana hilang kepercayaan terhadap kepimpinan parti. Empat wakil rakyat DAP itu terdiri daripada Ahli Parlimen Kota Melaka Sim Tong Him, Ahli Parlimen Undangan Negeri Adun Duyung Goh Leong San, Lim Jack Wong Bachang dan Chin Chung Siong Kesidam. Tong Him yang mewakili 3 lagi wakil rakyat itu memberitahu selain hilang keyakinan terhadap kepimpinan sedia ada, mereka juga kecewa dengan kepimpinan DAP yang disifatkan sudah tersasar daripada matlamat perjuangan asal. Katanya, mereka akan terus memberi khidmat kepada rakyat sebagai wakil rakyat bebas. Pada 2016, Tong Him dan Leong San digantung keahlian oleh Lembaga Disiplin DAP kerana mencemar nama parti atas tindakan undang-undang terhadap ahli parti yang lain. Tindakan pemimpin tertinggi DAP Melaka keluar parti membuktikan parti itu kini berdepan dengan konflik dalaman dan krisis kepercayaan kepimpinan. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, rakyat boleh membuat analisis sendiri dengan perkembangan terbaru itu. Meminta supaya rakyat keseluruhannya melakukan analisis secara peribadi terhadap kebolehpercayaan yang selama ini diberikan kepada calon-calon parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri DAP yang akhirnya mereka sendiri telah keluar dan hilang kepercayaan kepada pucuk pimpinan mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid ditemui selepas merasmikan Majlis Pemimpin Bersama Rela Daerah Lundu. Presiden MIC Datuk Seri Dr. S. Subramaniam membidas tindakan pihak-pihak yang menggunakan pentas upacara keagamaan sebagai platform politik. Tindakan menggunakan perayaan sesebuah agama sebagai satu pentas untuk memberi ceramah politik katanya adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Upacara keagamaan adalah luar daripada bidang politik dan tidak sesuai diadakan, terutama ketika penganut sesuatu agama hadir bagi melakukan upacara keagamaan mereka. Tetapi kalau bila dibuat ini di satu tempat di mana ramai datang untuk menunaikan ibadat dan mereka dipaksa dengar kepada ceramah politik itu perkara ialah perkara yang tidak boleh diterima. Dan kalau contohnya ini hari mereka buat, lain hari lain satu parti pun membuat. Dan maka kalau 5 parti ada 5 pentas di dalam satu tempat keagamaan dan itu pesta agama akan tukar menjadi satu pesta politik. So, itu yang isu yang boleh datang kalau kita tak mengawal perkara ini dan mereka yang buat itu menyedar tentang apa yang mereka buat itu ialah satu perkara yang silap. Beliau membidas tindakan Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng yang menyalahgunakan pentas Festival Thaipusam sebagai pentas politiknya di hadapan masyarakat India negeri itu yang meraikan festival berkenaan Khamis lalu. Datuk Seri Dr. S. Subramaniam yang juga Ahli Parlimen Segamat berkata demikian kepada media ketika menghadiri Pesta Ponggal di Batu Anam, Segamat. PAS pada dasarnya menolak
kerjasama dengan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu bagi menyertai Pakatan Harapan menjelang persediaan pilihan raya umum ke-14 kelab. Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang bagaimanapun berkata, keputusan rasmi berhubung perkara itu hanya akan diputuskan menjelang Muktamar Tahunan PAS kali ke-63 April nanti. Beliau mengulas tempoh sebulan yang diberikan Bersatu Jumaat lalu untuk memutuskan sama ada mahu menyertai Pakatan Harapan ataupun tidak. Selari pendirian dasar PAS yang enggan bekerjasama dengan DAP dan PAN, Datuk Seri Hadi bagaimanapun menegaskan sekiranya Bersatu masih meneruskan kerjasama dengan kedua-dua parti terbabit, Bersatu perlu melupakan hasrat kerjasama dengan PAS. Dengan parti yang menentang Islam, mana-mana parti ada hubungan yang menentang Islam. Itu senang. Ya. So, kalau Bersatu masih ada hubungan dengan DAP dengan Amanah, so PAS tak akan tidak. PAS akan turut mengkaji semula hubungan dengan PKR kerana parti itu masih mempunyai hubungan dengan DAP dan PAN. Terdahulu, beliau melancarkan konvensyen kebajikan di Auditorium Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Pandan Indah, Ibu Negara. Dalam isu berasingan, PAS bertegas akan meneruskan tindakan undang-undang terhadap penasihat PAN Kelantan Datuk Husam Musa yang mendakwa PAS menerima dana RM90 juta daripada UMNO. Mengulangi penafian berhubung dakwaan itu, Datuk Seri Hadi menyifatkan tuduhan tersebut sebagai publisiti murahan Datuk Husam. Saya rasa dia tak mahu bertani pilihan raya akan datang. Dia tak mahu bertani pilihan raya akan datang. Dia buat begitulah. Kalau bawa ke mahkamah, benda bohong, bila bohong, kalau dia isytihar tak boleh tanding pilihan raya. Dia tak mahu tanding, yang senang beritahu. Datuk Husam menerusi satu klip video ceramahnya yang kini ditularkan melalui media sosial mendakwa PAS menerima wang RM90 juta daripada UMNO seperti didedahkan Sarawak Report. Beliau juga mendakwa wang itu disalurkan melalui sebuah bank tempatan, Affin Bank. Mengulas lanjut, Datuk Seri Hadi berkata, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man akan menambah pihak guaman parti bagi meneliti semula kenyataan dan tuduhan dibuat Datuk Husam itu sebelum mengemukakan saman fitnah dalam masa terdekat. Jangan mudah terpengaruh dengan tindakan berunsur revolusi yang berisiko merencatkan pentadbiran, politik dan masa depan negara. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kepada golongan belia, terutamanya generasi Y yang bakal mewarisi kepimpinan negara. Jangan dak sesuatu kita tolak yang ada. Bab kata Menteri Besar tadi, dengar guruh di langit, air di tempayan dah kita curahkan. Air di tempayan itulah hasil kita hari ini, rezeki kita hari ini. Kalau kita tolak rezeki hari ini, yang akan datang, adik-adik sekalian, belum tentu lagi. Belum tentu. Dan tengok saja, sejarah manusia, sejarah peradaban telah membuktikan bahawa kalau tidak ada kesinambungan, kesannya, padahnya amat buruk sekali. Jelas Datuk Seri Najib, semua rakyat harus faham untuk sampai ke destinasi ditetapkan, kesinambungan pada pemerintahan negara haruslah diteruskan dan ia bermula dari generasi Y. Pada masa sama, beliau menyeru golongan belia supaya melakukan anjakan paradigma pemikiran kerana perkembangan dunia masa kini menuntut setiap belia mengubah gaya pemikiran sesuai dengan peredaran semasa. Datuk Seri Najib berucap demikian pada program Gen Y di dataran Menara Alustar. Beliau turut meluluskan peruntukan RM30 juta bagi membina sebuah litar lumba Kedah di Sungai Petani. Pembinaannya dijangka dilakukan dalam tempoh terdekat.
Pencalonan Puan Sri Jamilah Anu untuk PRK Dun Tanjung Datu sebagai satu kesinambungan selain penghormatan kepada perjuangan Allahyarham Tan Sri Adenan Satim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu ia merupakan langkah yang baik serta penghormatan tinggi. Dalam pada itu, beliau menegaskan bahawa Kerajaan Persekutuan akan sentiasa membantu kerajaan negeri dalam memenuhi semua keperluan negeri. Beliau berucap pada Majlis Gotong Royong Perdana bersama Angkatan Tentera Malaysia ATM di Kampung Pueh, Sematan. Pada majlis ini, beliau turut mengumumkan geran kerajaan berjumlah RM330,000 untuk pembinaan gelanggang sukan serbaguna yang baharu, pembaik pulihan Dewan Serbaguna Sedia Ada, penaik tarafan Balai Raya dan pendawaian semula sistem pendawaian elektrik di Rumah Panjang Nek Bujur, Kampung Pueh. Baiklah saudara, untuk perkembangan perjalanan pengundian awal PRK Tanjung Datu, kita terus saja bersama Damia Kasanda Manja. Silakan Damia. Baik, terima kasih Ismail. Dan saudara, kita mulakan N5 dari Sarawak petang ini dengan perkembangan pilihan raya kecil PRK Dun Tanjung Datu. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kita berlintas langsung ke Lundu bersama wartawan lokasi Siti Aida. Dan Aida, teruskan saja dengan perkembangan di sana. Terima kasih Damai Kasanda Manja di studio BRTM Kuching. Hujan lebat pagi tadi tidak menghalang pengundi awal bagi pilihan raya kecil PRK Tanjung Datu menunaikan tanggungjawab mereka dengan ada yang hadir seawal pukul 7.30 pagi. Malah sehingga pukul 3 petang tadi, 85% daripada 188 pemilih telah keluar mengundi. Dua pusat pengundian telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, iaitu di Dewan Masyarakat Kampung Sungai Lundu dan Dewan ULS Kem Sempadi yang masing-masingnya menyediakan satu saluran mengundi. Dewan Masyarakat Kampung Sungai Lundu menjadi lokasi untuk 101 pengundi awal yang terdiri daripada anggota polis dan pasangan mereka. Manakala di Dewan ULS Kem Sempadi pula melibatkan 87 pengundi. Pusat-pusat tersebut merupakan dua daripada 18 pusat mengundi yang disediakan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi membolehkan 9,959 pengundi di kawasan Dun itu memilih wakil mereka dengan hari mengundi ditetapkan 18 Februari ini. PRK Tanjung Datuk diadakan susulan kematian penyandangnya yang juga Ketua Menteri Kelima Tan Sri Adenan Satim akibat komplikasi jantung pada 11 Januari lalu di Pusat Jantung Sarawak, Kota Semarahan. Calon BN yang bertanding dalam PRK ini adalah Balu Allahyarham Dato' Amar Jamilah Anu. Suruhanjaya Pilihan Raya berpuas hati dengan perjalanan kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu. Menurut pengerusi SPR, Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah, sehingga semalam tiada kesalahan berkaitan kempen dilaporkan. Malah hasil pematian banyak poster kempen berdasarkan keharmonian, kekeluargaan, kesepakatan dalam kalangan masyarakat. Ini menunjukkan bahawa Sarawak mengekalkan suasana berkempen dengan cukup baik. Beliau juga yakin tiada isu besar yang boleh menjejaskan ketenteraman di Sarawak maupun kawasan PRK sendiri. Datuk Seri Muhammad Hashim ditemui media selepas mengadakan lawatan ke pusat mengundi awal bagi pilihan raya kecil PRK Tanjung Datuk di Dewan Masyarakat Kampung Sungai Lundu. Mengenai peratusan keluar mengundi pada 18 Februari kelak, beliau optimis peratusannya akan tinggi. Pengundian awal melibatkan seramai 188 pengundi atau 1.9% daripada 9,959 pemilih berdaftar. Sementara itu, polis sudah meluluskan dan mengeluarkan 20 permit kempen pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu setakat ini. Ketua Polis Daerah Lundu DSP Wong Chi Kiong berkata semua permit itu dimohon oleh Barisan Nasional BN. Beliau berkata demikian ketika ditemui di pusat pengundian awal di Dewan Masyarakat Kampung Sungai Lundu pagi ini. PRK Dun Tanjung Datuk menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon BN Dato' Amar Jamilah Anu menentang Repulson Richard Hamid daripada Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS Baru dan Johnny Aput daripada Parti Reformasi Negeri STAR. Chi Kiong berkata tempoh kempen masih berada dalam keadaan tenang tanpa berlaku sebarang insiden tidak diingini.
Mengenai kawalan keselamatan pada hari pengundian 18 Februari nanti, Chee Kiong berkata pihaknya sudah merangka kaedah terbaik untuk memastikan proses itu berjalan lancar. Ini termasuk memastikan aliran trafik lancar pada hari pengundian, terutama di pusat penjumlahan undi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan Dewan Masyarakat Lundu sebagai lokasi pusat penamaan calon, pusat penjumlahan rasmi undi dan pusat pengiraan undi awal. Pengundi di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu diminta keluar beramai-ramai pada hari pengundian pilihan raya kecil Dun Tanjung Datu 18 bulan ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata setiap undi rakyat Tanjung Datu adalah penting kerana ia merupakan hak mereka untuk memilih calon yang akan mewakili mereka. Kita tidaklah riak dan kita tidak takabur dan kita tidak overconfident, tetapi yang penting setiap undi itu adalah undi yang menjadi kuasa rakyat untuk menentukan bahawa dukungan itu diberikan kepada wakil rakyat baru. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berharap ratusan keluar mengundi dalam PRK ini jauh lebih tinggi berbanding pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak Mei tahun lepas. Beliau bercakap pada sidang media selepas merasmikan Majlis Pemimpin Bersama Rela Daerah Lundu di Dewan Masyarakat Lundu hari ini. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dan juga Menteri Dalam Negeri berkata peranan rela dalam mengawal sempadan negara ialah sebagai pasukan sokongan kepada polis dan tentera. Tugas mereka ialah menghalang percubaan jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan migran, pendatang asing tanpa izin dan penyeludupan barangan, terutama barangan bersubsidi yang khusus untuk rakyat di negara ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berjanji akan menggunakan kapasitinya secara total sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri untuk membangunkan Sarawak dan menjaga kedaulatannya. Berucap di hadapan lebih 6,000 anggota Jabatan Sukarelawan Rakyat (RELA), beliau berkata Sarawak amat dekat di hatinya dan malah akan menyampaikan semua permintaan kerajaan negeri kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jelasnya ini merupakan manifestasi jelas hubungan akrab di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang sama-sama komited membangunkan negeri ini. Beliau juga bangga dengan semangat yang ditunjukkan oleh 3.5 juta anggota rela di seluruh negara yang sanggup menjadi barisan depan untuk mempertahankan kedaulatan bumi tercinta ini daripada dicerobohi anasir luar. Katanya tiada yang lebih penting selain rakyat dapat menikmati hidup yang aman dan damai sepanjang masa. Terdahulu dalam ucapannya, Ketua Menteri Dato' Amar, Abang Johari Tun Openg berikrar akan menunaikan semua janji yang dibuat oleh Allahyarham Datuk Patinggi Adnan Satem kepada penduduk Tanjung Datu. Ini kerana sebagai seorang Islam, janji yang dibuat mesti ditunaikan, lebih-lebih lagi bila seseorang itu sudah meninggal dunia. Beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak 16 juta ringgit kepada Rela Sarawak sebagai tambahan kepada komitmen Allahyarham Tok Nan sebelum ini yang meluluskan peruntukan 4.2 juta ringgit. Lebuh Raya Pen Borneo dan jajaran Jalan Pesisir Pantai, dua visi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam memastikan rakyat di Bumi Kenyalang tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak yang dirasmikan beliau pada 31 Mac 2015 adalah projek kejuruteraan yang terbesar di Sarawak menelan kos sebanyak 16.1 bilion ringgit dengan pembinaan lebuh raya 4 lorong berkategori R5 sejauh 1089 km. Pakej pertama bagi jajaran Teluk Melanau Sematan yang dimulakan pada Oktober 2015 kini dilihat berjalan dengan lancar. Kupasan lanjut bersama wartawan Azimah Kasim. Pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo bagi jajaran Teluk Melanau Sematan melibatkan jalan dua hala sepanjang 32.77 km dan 3.5 meter lebar dijangka siap pada 6 Januari 2019. Projek tersebut antara usaha Allahyarham Tan Sri Adnan Satem dalam merealisasikan impian rakyat Sarawak untuk menikmati arus pembangunan. Bahawa projek ini kalau mengikut perancangan mula-mula dulu untuk Pen Borneo hanya bermula daripada Sematan sehinggalah ke Miri. Tetapi bila kita bentangkan pada Yang Amat Berhormat Tok Nan pada waktu itu,
Maka beliau minta supaya dipanjangkan jalan ini hingga ke Teluk Melano. Pembinaan jajaran itu pastinya akan memudahkan perhubungan penduduk di Kampung Teluk Melano dan Kampung Teluk Serabang yang kini masih menggunakan jalan laut untuk kesematan. There's about almost 8,000 people yang akan dapat manfaat daripada jalan ini. Jajaran itu nanti akan mempunyai 6 buah jambatan melibatkan 6 batang sungai, iaitu Jambatan Sungai Samunsam, Jambatan Sungai Beduan, Jambatan Sungai Belinsah, Jambatan Sungai Puih, Jambatan Sungai Karambai dan Jambatan Sungai Siru. This project actually is located in the Samusan Wildlife Sanctuary area. About 70% of the alignment actually falls inside the Wildlife Sanctuary area. On Samusan Bridge itself, actually, government has actually decided to have a longer bridge to make it a higher bridge so that the proboscis monkey, can cross underneath the bridge so that it won't be affected by the vehicles moving onwards to the on the bridge. Pelaksanaan projek yang menelan kos sejumlah 580 juta ringgit itu turut diyakini akan memudahkan masyarakat di kawasan berkenaan. Dengan ada jalan ini, kita mengharapkan nanti the socio-economic activities kawasan ini akan meningkat, memudahkan pergerakan laluan masyarakat kita, yang sudah pasti matlamat utamanya tadi untuk membuka perhubungan Teluk Melano kepada dunia lain di Sarawak ini. Pembinaan jajaran itu turut melibatkan pembinaan jambatan Batang Rambungan yang akan menghubungkan jalan dari Matang ke Lundu yang kini masih bergantung dengan perkhidmatan feri untuk berulang-alik. Projek bernilai 130 juta ringgit itu dijangka siap pada awal tahun 2018. Projek Lebuh Raya Pen Borneo dari Teluk Melano ke Sematan bukan sahaja memudahkan penduduk setempat dari segi pengangkutan dan perhubungan, malah ia juga akan membawa masuk lebih banyak lagi projek pembangunan ke kawasan ini pada masa depan. Saya Azimah Kasim dan juru kamera Awangku Bolkiah Awang Ali melaporkan untuk Berita RTM. Baiklah, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Damia Cassandra Manja di studio BRTM Kuching. Baik, terima kasih Aida untuk perkembangan di Lundu sebentar tadi. Dan saudara, setakat ini saja dulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kita kembali bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan Ismail. Terima kasih Damia untuk perkongsian dari RTM Kuching, Sarawak. Baiklah, sekarang kita singgah pula ke negeri di bawah Wayu. Sedia menanti Nur Hazimah Radik dengan laporan terkini dari studio RTM Kota Kinabalu. Teruskan. Terima kasih Ismail Adnan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Perkembangan terkini 2 insiden bot karam di Tawau dan Pulau Mengalum. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM mengesahkan 2 mayat ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR pada Jumaat lepas adalah mangsa bot karam di perairan Batu Payung, Tawau. Mayat pertama seorang lelaki dikenali Amiruddin Badura dan yang kedua seorang kanak-kanak perempuan berumur 2 tahun dikenali Nur Hafiza Amiruddin. Dalam kenyataan di Kota Kinabalu, Pengarah Maritim Wilayah Sabah dan Labuan, Laksmana Pertama Maritim Muhammad Zubil Matsom berkata kedua-dua mangsa adalah warga Indonesia. Mayat mereka telah dituntut keluarga dan jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Tawau. Dalam perkembangan sama, 1 mayat kanak-kanak dipercayai mangsa tragedi bot karam itu ditemui 11.45 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Fadil Marsus berkata, Wakil Konsulat Indonesia memaklumkan mayat kanak-kanak perempuan berusia 18 bulan itu ditemukan seorang petani Indonesia di perairan Sungai Menurong, Indonesia. Setakat ini 14 daripada 15 mangsa ditemui dengan 4 daripada mereka selamat, manakala yang lain meninggal dunia. Mengenai insiden di Pulau Mengalum, Laksmana Pertama Maritim Muhammad Zabil berkata, operasi masuk hari ke-16 itu disambung dengan keluasan sektor pencarian merangkumi 300 batu nautika persegi membabitkan 9 aset. Operasi SAR bagi mencari 5 lagi mangsa hilang itu masih meliputi perairan Sabah, Miri, Sarawak dan Brunei. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk baharu yang ditemui, namun usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan sehingga mendapat arahan selanjutnya daripada pihak atasan.
Dalam pada itu, polis Tawau hari ini menahan seorang lelaki dipercayai juragan bot yang karam dipukul ombak ketika membawa 14 warga Indonesia ke Sungai Nyamuk Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Fadil Marsus berkata, lelaki itu yang dikenali sebagai Juma 23 tahun ditahan kira-kira 10.30 pagi tadi di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Tawau. Dalam kenyataan di Tawau, ACP Fadil memberitahu selepas insiden bot karam itu, suspek dipercayai ke Kuala Lumpur. Menurutnya, penangkapan suspek itu dapat membantu siasatan polis berhubung tragedi tersebut. Polis sebelum ini dilapor mengesan juragan bot yang dipercayai terselamat dalam tragedi itu. Lelaki tersebut diselamatkan dua lelaki yang memancing di tengah laut bersama seorang lagi penumpang warga Indonesia. Dua pendekatan utama menjadi tumpuan Pergerakan Pemuda UMNO sekiranya Sabah mengadakan Pilihan Raya Negeri PRN. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Khairi Jamaluddin berkata, dua pendekatan itu adalah memastikan isu nasional yang belum diselesaikan dapat dijelaskan kepada generasi muda selain menangani isu setempat yang menjadi bualan golongan muda. Menurut Khairi, dua pendekatan penting kerana golongan muda memperoleh banyak akses maklumat yang harus dijawab pihak kerajaan agar tidak menjadi isu berpanjangan. Bagaimanapun, katanya jentera pemuda di negeri ini sudah diarah turun padang ke peringkat akar umbi dan bekerjasama dengan parti komponen lain untuk mendekati generasi muda daripada kaum Cina, Kadazan Dusun Murut dan kaum lain. Katanya pemuda UMNO negeri ini juga sudah bersedia berdepan pilihan raya jika diadakan lebih awal. Khairi yang juga Menteri Belia dan Sukan ditemui pemberita selepas melancarkan program Fit Malaysia peringkat negeri Sabah di Padang Bandaran Sandakan. Fit Malaysia yang julung kalinya diadakan di Sandakan berjaya menarik penyertaan hampir 20,000 masyarakat setempat menerusi acara berbasikal 30 km dan 10 km serta acara larian 10 km dan 5 km. Biasanya majlis perkahwinan bertemakan moden contemporary menjadi pilihan generasi muda masa kini. Namun berbeza pula pada pasangan pengantin Azwan Marjan alias Nurjan dengan pilihan hatinya Syafawati Maidin di Kota Belud yang memilih mengadakan majlis perkahwinan yang menonjolkan unsur-unsur tradisi etnik Dusun Tindal Kota Belud. Masyarakat Dusun Tindal merupakan salah satu daripada 52 etnik suku kaum Kadazan Dusun yang tinggal di daerah Kota Belud. Butiran lanjut kita bersama-sama wartawan Juliana Bangot dan jurukamera Anthony Gintik. Majlis perkahwinan tradisi suku kaum Dusun Tindal ini yang berlangsung di Kampung Sorob Tambulion, Kota Belud dihadiri saudara mara yang terdiri pelbagai kaum dan kepercayaan serta rakan-rakan dari Semenanjung. Azwan, 31 tahun, seorang peniaga dan kontraktor, merupakan keturunan Dusun Tindal. Sementara isterinya Safawati, 30 tahun, seorang usahawan merupakan kacukan Dusun Tindal dan Bajau. Majlis dimulakan dengan ketibaan pengantin lelaki bersama 6 pengapitnya dengan menaiki 7 kuda berhias, disusuli ketibaan pengantin wanita bersama 6 pengapitnya menaiki simbolik usungan. Selepas selesai majlis akad nikah di Masjid Pekan, Kota Belud. Pengantin kemudiannya melakukan upacara sepak manggis sambil disaksikan para tetamu yang hadir sebelum pengantin berarak bersama-sama para pengapit dan menyaksikan persembahan tarian sambut tamu masyarakat Dusun Tindal. Pasangan pengantin kemudiannya duduk di atas pelamin yang dihiasi corak tradisi dan barangan antik. Mereka turut melakukan santapan beradab dengan makanan tradisi etnik Dusun Tindal. Pasangan pengantin ini turut melakukan acara merebut pohon mahligai untuk mendapatkan pelbagai barang, tergantung yang menjadi simbol pintu rezeki. Saya menyahut untuk memperjuangkan adat istiadat suku kaum bangsa saya sendiri yaitu Dusun Tindal agar bukan sahaja masyarakat di seluruh Malaysia tetapi masyarakat atau pelancong-pelancong asing juga akan terpegun dan melihat keunikan tradisi bagi suku kaum Dusun Tindal ini khususnya perkawinan. Sebagai tanda penyatuan keluarga pengantin lelaki dan wanita, ibu bapa kedua-dua pengantin memberi restu kepada pengantin disusuli majlis memotong kek dan berema mesra dengan para tetamu yang hadir dari pelbagai kaum dan agama.
supaya kita tidak akan lupa bagaimana tradisi suku kaum dusun Tindal kita untuk perkawinan. Sebab apa? Pada muda-mudi sekarang ini, orang tidak tahu bagaimanakah perkawinan tradisi suku kaum dusun Tindal di daerah Kota Belud ini. Maka serba sedikit 80% kami akan telah tunjukkan bagaimana cara perkawinan pada ketika dahulu. Bagi para tetamu yang hadir, mereka melihat majlis perkahwinan tradisi ini amat unik dan lebih meriah dengan pelbagai acara simbolik adat perkahwinan tradisi. Untuk generasi muda khususnya untuk memperingati kepada budaya-budaya lama, tradisi dan seterusnya, walaupun hanya sekadar budaya tetapi ini untuk mengeratkan lagi silaturahim antara semua kita. Ini first time lah saya datang ke sini. Saya datang ni untuk tengok masyarakat dusun tinggal. Cara perkahwinan orang, ada pengapit. So agak unik lah. Kita dapat lihat di sini kan ramai juga daripada latar belakang yang berlainan juga. Masyarakat setempat lah di mana acara-acara perkawinan begini didatangi oleh ramai lapisan masyarakat. Memang dia lah macam meriah lah sekali. Memang baguslah perkawinan tradisional ini. Diteruskanlah kebaikan dia tidak akan pupus. Usaha yang dilakukan Azwan ini pastinya membuka minda golongan muda untuk menghidupkan kembali perkawinan tradisi agar budaya yang penuh nilai-nilai murni ini tidak hilang ditelan arus pemodenan. Juliana Bangot dan Anthony Gintik untuk Berita RTM. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Ismail Adnan di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nur Hazimah untuk perkongsian dari RTM Kota Kinabalu Sabah. Baiklah saudara, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Pelbagai acara tradisi akan diadakan. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina 2017, Dataran Bentong, Pahang menjadi tumpuan. Khas buat anda rakyat Malaysia. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Siaran langsung Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina 2017, 12 Februari, Ahad, 9 malam, TV2, eksklusif daripada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Bertemu kembali. Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Tahun Baru Cina 2017 yang diadakan di Dataran Bentong, Pahang dijangka menarik lebih 20,000 pengunjung pelbagai kaum. Sementara menantikan acara pelancarannya pada 8.30 malam nanti, pelbagai program sampingan telah diatur pihak penganjur Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Baiklah, kita dapatkan gambaran di Dataran Bentong bersama Ivan Toh. Silakan Ivan. Ya Ismail, apa yang boleh saya gambarkan di sini, sebenarnya saya didatangi 3 ekor singa ini dari kumpulan tarian singa Bentong yang akan membuat persembahan sempena dengan MRTM Tahun Baru Cina 2017 ini. Dan selain daripada kumpulan tarian singa Bentong ini yang akan membuat penampilan khas pada malam nanti, didatangkan khas ke Dataran Bentong ini ialah kumpulan tarian singa dari Muar yang mengekalkan rekod sebagai juara dunia. Dan di Dataran Bentong nampak gayanya masyarakat ataupun warga Bentong sudah pun mula beransur-ansur membanjiri Dataran Bentong sempena dengan MRTM Tahun Baru Cina 2017. Dan di pentas utama ketika ini sedang langsung persembahan kebudayaan yang bermula pada pukul 5 petang tadi dan bermula pukul 2.30 petang tadi sebenarnya gerai-gerai pameran juga sudah pun mula diserbu oleh warga Bentong, antaranya gerai CTC Mobile dan juga pemeriksaan kesihatan secara percuma oleh Jawatan Kesihatan. Kita bersama dengan Pegawai Daerah Bentong, Dato' Azhar Ashad. Dato', populasi di Bentong ini sekitar berapa ya? Untuk makluman, populasi di Bentong ini sekitar 120,000 orang. Lebih kurang 55% daripada ini adalah kaum Melayu, 35% Cina, selebihnya itu India dan lain-lain.
120,000 orang. Tapi jangkaan kita pada malam ini yang akan hadir kira-kira 20,000 mesti akan lebih lah. Datuk, untuk di Dataran Bentong ini persiapan kabarnya bermula sejak akhir tahun lepas lagi. Mungkin boleh Datuk terangkan bagaimana kolaborasi pihak Datuk menyediakan dari segi aspek logistik dan sebagainya. Terima kasih. Kita memang telah bermula dimaklumkan daripada hujung tahun lepas lagi di mana Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan ingin membuat MRTM Tahun Baru Cina ini dibentuk. Jadi daripada situ beberapa siri mesyuarat telah diadakan dengan pihak daerah dan negeri dan kita membantu dari segi logistik, kawalan keselamatan dan juga lain-lain yang berkaitan lah untuk persediaan MRTM ini. Dari segi kemudahan kepada pengunjung yang mungkin datang dari luar Bentong, tempat letak kereta dan sebagainya juga turut disediakan, tidak perlu risau. Ya, banyak. Kita memang ada sediakan untuk tetamu jemputan, kita ada sediakan di sekitar belakang pentas utama tu, di kawasan sekitar masjid. Untuk orang ramai kita sediakan di sebelah hospital, parking hospital dan juga di Buntung Point dan juga di belakang TNB. Selain itu VVIP juga di sebelah pejabat kesihatan daerah. Ya, jadi tak ada masalah. Ya, tak ada masalah ditegaskan di situ. Jadi sempat lagi untuk anda bersama dengan kami kerana acara rasmi akan bermula 8.30 malam nanti. Terima kasih kita ucapkan kepada Pegawai Daerah Bentong, Datuk. Terima kasih. Baik, untuk malam ini LRTM 2017 sempena dengan Tahun Baru Cina Tahun Ayam ini sebenarnya hidangan ringan akan mula dihidangkan pada pukul 6.30 petang dan pukul 8 malam nanti hidangan utama akan diberikan dan diagihkan kepada semua pengunjung di Dataran Bentong ini untuk menyaksikan persembahan khas dengan majlis dan juga konsep Forbidden City ataupun Kota Larangan. Jadi anda jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami di sini. Jangan lupa juga hashtag Sayang Malaysia dan hashtag MRTM Tahun Baru Cina 2017. Kita jumpa di Dataran Bentong. Kembali bersama rakan tugas Ismail di Studio 3 Angkasa Puri. Terima kasih Ivan. Cukup meriah nampaknya suasana di sana. Baiklah saudara, kita ke perkembangan dari utara tanah air iaitu Kedah dan sudah bersedia di sana Rashid Jali. Silakan Rashid. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kerajaan Negeri Kedah mahu menjadikan 2017 sebagai tahun untuk membenteras aktiviti perjudian secara besar-besaran. Kolaborasi lebih erat antara pihak berkuasa tempatan PBT bersama Polis Diraja Malaysia PDRM dan beberapa agensi berkaitan akan dibentuk bagi membersihkan Kedah daripada aktiviti perjudian haram. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Bekalan Air, Sumber Air dan Tenaga Negeri Kedah, Datuk Badrul Hisham Hashim berkata, kerajaan negeri tidak akan membiarkan pusat judi berkenaan terus beroperasi dengan sewenang-wenangnya. Dan kita dah kena pasti beberapa lagi lokasi yang akan kita bagi tumpuan. Dan saya sendiri sebagai Exco PBT akan mengadakan mesyuarat berkala dengan pihak PDRM untuk memastikan supaya kita dapat tuntaskan semua operator-operator yang menjalankan perniagaan yang tidak mengikut syarat dan undang-undang yang kita tetapkan. Dan no compromise, dan kita akan bertindak habis-habisan untuk memastikan supaya gejala ini dapat kita benteras sampai ke akar umbi. Selain itu, syarikat air Darul Aman Sada akan memotong bekalan air yang disalurkan ke premis-premis judi, manakala Tenaga Nasional Berhad TNB akan memotong bekalan elektrik. Beliau berkata, bagi pengusaha pusat hiburan keluarga PHK yang menyalahgunakan lesen perniagaan dengan menjalankan aktiviti perjudian, lesen mereka akan ditarik balik berkuat kuasa serta-merta. Pada masa sama, beliau akan mengadakan perbincangan bersama penasihat undang-undang negeri untuk meminda undang-undang sedia ada berkaitan perjudian bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan terhadap mereka yang terlibat. ...37 golongan remaja dari kawasan pendalaman di daerah Sek dipilih untuk menyertai pasukan bomba sukarela Yayasan Jariah Malaysia YJM daerah Sek.
Sukarelawan terbabit kebanyakannya terdiri daripada mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan remaja yang terlibat dengan aktiviti mat rempit. Ahli pasukan bomba sukarela ini diberi latihan asas tentang kaedah dan cara pengendalian peralatan memadam kebakaran oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah SIG. Bagi mereka, menyertai pasukan bomba sukarela bukan sahaja dapat mengelakkan diri mereka daripada terjebak dengan gejala-gejala negatif, malah memberi peluang untuk mereka berbakti kepada masyarakat. Jadi dengan adanya pasukan bomba sukarela ini, kita dapat mendidik ilmu-ilmu untuk melawan, mencegah dan mendidik masyarakat untuk faham dengan lebih meluas apa itu bahaya api. Pihak dari bangku sekolah lagi saya berminat dengan unit uniform dan apabila dipelawak untuk menyertai pasukan bomba sukarela Yayasan Jarah Malaysia Daerah SIG, saya menyahut, saya menerima pelawaan itu dengan hati yang teguh. Pengerusi pasukan bomba sukarela Yayasan Jariah Malaysia, Mahazir Abdul Hamid berkata, penubuhan pasukan ini bertujuan untuk membantu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam operasi menyelamat. Tambah beliau, di peringkat permulaan, pihaknya telah membeli beberapa peralatan asas untuk memadam kebakaran. Kalau berlaku kebakaran, kadang-kadang ada jarak yang boleh jadi sampai sejam untuk bomba sampai. Tapi dengan adanya pasukan bomba sukarela ni, di sub-unit yang akan kita pecahkan nanti, mungkin tempoh untuk kita respon kepada kes-kes kecemasan, kemalangan ini mungkin dalam 10 minit, 15 minit kerana adanya pasukan sokongan yang macam inilah. Mahazir menyasarkan kira-kira 100 anak-anak muda menyertai pasukan bomba sukarela itu menjelang akhir tahun ini. Tiada apa yang lebih mengembirakan buat Tan Yo Chun, kanak-kanak tanpa warga negara, selain dapat kembali semula ke sekolah. Nasibnya mula berubah selepas campur tangan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah, yang meminta Jabatan Pendidikan Negeri menyelesaikan isu berkenaan. Perasaan gembira jelas terpancar di wajah kanak-kanak berusia 8 tahun ini selepas permohonannya untuk mendapat pendidikan di sekolah kerajaan diterima. Yu Chun memasuki sesi persekolahan tahun 1 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Yitmin, Changlun. Menurut neneknya, Rosemary Chin, 77 tahun, cucunya itu kini lebih bersemangat untuk ke sekolah dan bermain bersama rakan-rakan seusianya. And then after going to school, according to the teacher, because one of the teachers used to teach my granddaughters before, so he said he is better and he is obedient. He tries to learn. Because with the private tuition, he doesn't learn much. The private tuition teacher used to complain that he's not attentive and all that. But now it seems that he's more attentive and he carries his homework back. He does his homework by himself. Sometimes with the help of the system. Yu Chun dilahirkan pada 29 Ogos 2009 di Hospital Hat Yai, Thailand. Nasib malang menimpa Yu Chun apabila bapanya, Tan Meng Pun, gagal mendaftarkan kelahirannya di Kedutaan Malaysia di Thailand dan menghilangkan diri menyebabkan ibunya menyerahkan dia kepada neneknya untuk dipelihara di Changlun. Neneknya cuba mendaftar Yu Chun dengan Jabatan Pendaftaran Negara, tetapi permohonannya ditolak kerana sijil kelahiran kanak-kanak itu tidak didaftarkan di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, Thailand. Walaupun pergi ke Pejabat Konsulat Malaysia di Songkhla, neneknya tidak dapat melengkapkan proses permohonan itu kerana bapa kanak-kanak itu menghilangkan diri. Kisah hidup Tan Yo Chun menarik perhatian umum apabila beliau tidak dapat bersama rakan-rakannya mengenakan pakaian seragam dan menghadiri hari pertama persekolahan 1 Januari lalu akibat ketiadaan dokumen kelahiran. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi untuk N5 petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Rashid untuk perkongsian berita dari Kedah. Baiklah, seterusnya kita ke Negeri Sembilan. Sudah bersedia di sana Syafiq Azrul Zafri. Silakan Syafiq.
Terima kasih rakan penyampai Ismail di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Inisiatif Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Sembilan menyediakan pasukan penyelamat pantai mendapat pujian. Usaha berkenaan secara tidak langsung memastikan pengunjung sentiasa dalam keadaan selamat dan sentiasa dalam pengawasan. Zuliana Hafizah Zulkifli ada laporannya. Jika dahulu segala aktiviti pantai tiada pengawasan pihak keselamatan, ia sedikit sebanyak akan menjejaskan usaha menyelamat jika sesuatu insiden tidak diingini berlaku. Maka dengan usaha APM ini adalah satu langkah proaktif memantau aktiviti para pengunjung di pantai. Saya rasa itu satu langkah yang bijaklah, bagus, supaya pengunjung akan rasa lebih selamat untuk bercuti di sini. Dan diorang tak ada khawatir lah apa-apa hal berlaku kan. Sebagai pengunjung baguslah ada penyelamat pantai ni sebab kita tak tahu apa nasib apa semua kan, bencana apa semua tu. Especially those yang dah berkeluarga lah macam saya kan, kita lebih rasa selesa, selamat. Sebab anak-anak main semua, student ada APM juga yang bertugas. Instead of that, saya rasa ramai pun pengunjung rasa selesa dengan keselamatan yang sedia ada. Sebelum ini, APM hanya mempunyai 6 anggota yang membuat pemantauan keselamatan di kawasan pantai. Namun, dengan penambahan anggota, ia dapat memantapkan lagi pasukan penyelamat pantai. Menurut Timbalan Pengarah APM Negeri Sembilan, Major Pertahanan Awam Muhammad Rohaidi Halim, pihaknya juga menyasarkan sejumlah 2 juta orang anggota sukarelawan bagi tahun ini. Untuk tahun 2017, kita mensasarkan sejumlah 2 juta orang keanggotaan untuk anggota sukarelawan. Okey, untuk makluman semua, di seluruh Malaysia pada masa ini yang telah berdaftar di dalam kami punya sistem telah berjumlah 1.4 juta. Okey, so dari segi penugasan di Menara Penyelamat Pantai maupun di daerah kami juga, insya-Allah kami akan adakan juga penambahan petugas-petugas di menara dan juga di daerah kami sendiri. Dalam pada itu, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Port Dickson, Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Azri Abu Hassan berkata, dengan penambahan anggota sukarelawan ini bukan sahaja dapat membantu dalam penugasan pemantauan keselamatan, malah dapat memudahkan kerja-kerja penyelamatan. Ada ketikanya ramai yang dianggarkan lebih kurang 3 ke 5 ribu pengunjung yang datang dalam satu masa. Jadi dalam bilangan yang ramai itu, sebenarnya anggota kami yang selama 3 orang tu mungkin kira susah untuk untuk menjalankan tugas ataupun nak mengawal atau memastikan supaya pengunjung yang ada ni selamat. Tapi bila kita dapat menambah bilangan petugas di menara ini, di samping itu juga peralatan yang mencukupi, saya yakin dan percaya masalah tersebut kita dapat atasi. Selain itu, sukarelawan juga perlu mengikuti kursus khas yang disediakan APM dalam memberi pendedahan penyelamatan seperti kursus berenang, menyelamat di air dan pengendalian bot. Berkelah di tepi pantai sudah menjadi pilihan utama pengunjung. Namun bagaimana pula dengan keselamatan mereka? Oleh itu, APM mengambil inisiatif dengan meningkatkan jumlah anggota pasukan penyelamat pantai atau Bailwash dalam memastikan keselamatan pengunjung lebih terjamin. Laporan Zuliana Hafizah Zulkifli untuk RTM. Dalam perkembangan lain, kewujudan pejabat daerah pertahanan Awan Rembau dapat memenuhi piagam pelanggan iaitu tiba di lokasi kejadian dalam tempoh kurang 30 minit. Ia bagi jarak dalam lingkungan 10 km dari Pejabat Operasi Pertahanan Awam. Major Pertahanan Awam Muhammad Rohaidi Halim berkata, jalan raya di daerah Rembau merupakan jalan alternatif ke pantai timur dan juga laluan alternatif bagi kenderaan yang mahu mengelak daripada menggunakan lebuh raya utara selatan.
Membuka Pejabat Daerah Pertahanan Awam Rembau ni merupakan satu langkah yang sangat-sangat strategik. Kenapa saya kata strategik adalah kerana sekiranya kesesakan yang berlaku di laluan-laluan Lebuh Raya Plus, maka sebilangan pengguna jalan raya ni lebih suka laluan alternatif iaitu laluan jalan dalam. So laluan perhubungan antara daerah Tampin, Rembau untuk menuju ke daerah Seremban mestilah akan melalui jalan Rembau. So pembukaan di Pejabat Daerah Rembau ni amat-amatlah efisien dan efektif untuk cover kes-kes kecemasan di sana. Sebelum ini, Pejabat Daerah Pertahanan Awam yang berdekatan seperti Tampin atau Pejabat Daerah Pertahanan Awam Seremban terpaksa mengambil tempoh yang agak lama jika berlaku kejadian kemalangan atau bencana. Sekian sahaja paparan dari Negeri Sembilan. Kita kembali semula bersama-sama rakan penyampai Ismail di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syafiq. Selepas ini kita akan bawakan perkembangan sukan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Bola sepak Liga Super. Kedah merampas kedudukan teratas Liga Super selepas membenam pendahulu sebelum ini Pahang 4-1 di Stadium Darul Aman Al-Ustar. Lang Merah kini mendahului carta dengan 8 mata, manakala skuad Tok Gajah di kedudukan kedua menerusi kelebihan jaringan walaupun berkongsi 7 mata dengan Perak dan T-Team selepas 4 perlawanan. Bermain di hadapan lebih 30,000 penyokong sendiri, Kedah terpaksa menunggu sehingga penghujung babak pertama menerusi jaringan Badrul Bahtiar. Sebaik perlawanan bersambung babak kedua, belum sempat Pahang mengatur serangan, penyerang tuan rumah Ken Ilso Larsen meledak untuk jaringan kedua pada minit yang ke-66. Tidak puas dengan itu, pemain muda Farhan Roslan menambah duka Pahang dengan gol ketiga pada minit ke-74. Bagaimanapun, pada minit-minit akhir perlawanan, pemain pelawat Matthias Alves Leando meredakan seketika keresahan penyokong Pahang dengan jaringan sagu hati pada minit ke-89. Gol berkenaan tidak menjejaskan pemain Kedah yang terus mengasak kubu lawan dengan menambah satu lagi gol menerusi Ken Liso Larsen pada 2 minit masa tambahan sebelum whistle penamat dibunyikan pengadil iaitu Muhammad Nazmi Nasaruddin. Tamat perlawanan, Kedah 4, Pahang 1. Dalam pada itu, kejayaan Kedah menewaskan Pahang 4-1 mendapat perhatian Perdana Menteri yang kini berada di negeri jelapang padi. Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga Ahli Parlimen Pekan mengucapkan tahniah kepada juara TM Piala Malaysia 2016 atas kemenangan tersebut. Tahniah pada Kedah menang bola malam tadi. Takziah kepada Pahang. Kerana apa? Kerana mengkarak malam tadi. Beliau berkata demikian pada program Generasi Y di dataran Menara Al-Ustar. Di Stadium Tun Abdul Razak jengka Pahang, Kelantan mencatatkan kemenangan kedua berturut-turut apabila menewaskan Felda United 2-1. Red Warriors terlebih dahulu menguji gawang tuan rumah pada minit ke-7 apabila Mamadou Danso melakukan tandukan hasil hantaran Indra Putra Mahyudin namun ditepis keluar oleh penjaga gol Muhammad Farizal Harun. Felda United bagaimanapun berpeluang berada di depan pada minit ke-29 namun gol jaringan Gaston Andres Xavier dibatalkan pengadil perlawanan Muhammad Zamzaidi Katimin kerana offside. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan namun The Red Warrior akhirnya memperoleh gol awal apabila rembatan kencang Indra menerjah jaring untuk pelawat mendahului 1-0. Jaringan tersebut menyebabkan Felda United menggandakan asakan dan hasilnya tuan rumah memperoleh gol penyamaan pada masa kecederaan babak pertama menerusi Zarahan Krenga. Bersambung babak kedua, kedua-dua pasukan bertukar-tukar serangan. Namun pelawat lebih bernasib baik apabila Muhammad Gadar meledakkan gol kemenangan Kelantan pada minit ke-89. Keputusan sebaik whistle penamat dibunyikan, Kelantan 2, Felda United 1. Pertempungan antara juara hat-trick Liga Super Johor Darul Takzim JDT dan Selangor menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan.
JDT gagal memanfaatkan permainan di laman sendiri untuk mengutip 3 mata penuh. Terikat tanpa jaringan bersama Selangor di Stadium Tan Sri Datuk Haji Hassan Yunus Larkin malam tadi hanya membolehkan kedua-dua pasukan membawa pulang 1 mata. Harimau Selatan yang masih segar dengan aksi penentuan Liga Juara-Juara Asia di Jepun bermula garang apabila menguasai permainan sebaik whistle perlawanan dibunyikan. Bagaimanapun, tiada jaringan dicipta kedua-dua pasukan pada separuh masa pertama walaupun pada minit ke-37, tuan rumah hampir memperoleh gol pembukaan selepas pengadil perlawanan menghadiahkan sepakan penalti. Penjaga gol pelawat Muhammad Khairul Azhan Muhammad Khalid menjadi wira skuad Red Giant apabila berjaya menyelamatkan sepakan penyerang import JDT Brian Federico Ferreira. Memasuki babak kedua, anak buah Benjamin Mora terus mengasak kubu pelawat untuk mencari gol sulung. Namun sering dipatahkan pertahanan Selangor. Kedudukan terikat tanpa sebarang jaringan sehingga tamat 90 minit waktu perlawanan. Lain pula di Pulau Pinang, 6 lelaki ditahan bagi membantu siasatan berhubung kejadian penyokong fanatik Pulau Pinang menimbulkan kekecohan di Stadium Negeri Batu Kawan. Kekecohan tercetus apabila penyokong fanatik skuad Harimau Kumbang merusuh di luar stadium selepas perlawanan tamat yang menyaksikan Pulau Pinang tewas 0-1 kepada Sarawak. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan SPS, Superintendent Syafiee Abdul Samad berkata, semua mereka berusia awal 20-an itu ditahan secara berasingan di sekitar stadium selepas polis berjaya meleraikan kekecohan serta rusuhan itu. Ini merupakan kekalahan kali keempat Pulau Pinang dalam perlawanan Liga Super. Mereka turut melaungkan rasa tidak puas hati kepada Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang. Seterusnya kita ke Met Malaysia untuk mengetahui laporan cuaca bersama Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai dan Kasapuri. Assalamualaikum dan selamat petang. Informasi cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat corak tiupan angin di rantau negara kita. Yang mana pada ketika ini angin masih lagi didominasi daripada arah timur laut, merentasi semenanjung Malaysia dan juga negeri Sabah dan Sarawak. Dan nampaknya kekuatan angin semakin meningkat. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang setelah bergelora kategori kedua di kawasan perairan Kondor, Reef North, Nelayan dan juga Palawan yang mana angin bertiup dengan kekuatan 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai 4.5 meter. Dan amaran angin kencang setelah bergelora kategori pertama masih lagi dikekalkan di kawasan perairan Samui, Tioman, Bungguran, Kuching, Reef North dan juga Palawan. Amaran ini juga melibatkan kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, Sarawak, wilayah Pertuan Labuan, pedalaman pantai barat Kudat dan juga Sandakan bagi negeri Sabah yang mana angin bertiup dengan kekuatan 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai 3.5 meter. Keadaan ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuk aktiviti menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil serta sukan dan rekreasi laut. Pada masa yang sama, kawasan pantai di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur adalah terdedah kepada kejadian kenaikan paras air laut. Orang ramai diminta untuk mengambil langkah berjaga-jaga. Seterusnya kita beralih ke paparan gema radar untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci. Baik, dapat diperhatikan pada ketika ini di negeri-negeri di semenanjung Malaysia, hujan di satu tempat sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian pantai timur iaitu di negeri Terengganu, Pahang dan juga Johor. Keadaan hujan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Manakala di negeri lain dalam keadaan yang mendung. Seterusnya kita beralih ke negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah dapat diperhatikan keadaan yang sama juga sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Sandakan yang mana hujan sedang berlaku di kawasan terbabit. Manakala di bahagian lain dalam keadaan yang cerah termasuk wilayah Pertuan Labuan. Seterusnya kita beralih ke negeri Sarawak pula yang mana hujan berseterbuk petir sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian barat negeri Sarawak. Dan keadaan lembap ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Bagi memudahkan segala urusan dan perjalanan pada penonton keesokan hari, kami bawakan anda tinjauan cuaca bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian dari Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum.
Terima kasih Met Malaysia. Baiklah, laporan itu mengakhiri N5 untuk hari ini.